Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Semoga dipermudahkan urusan apa sahaja urusan anda hari ini dan semoga diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini kembali bersama dengan saya, lama tak bersua kan? Saya Da'i Hadari, insya-Allah saya akan temankan anda hari ini untuk sehinggalah ke penghujung rancangan Tanyalah Ustaz hari ini. Dan seperti biasa, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, sebuah rancangan yang membawakan kepada anda topik-topik yang istimewa, perbincangan yang istimewa. Pelbagai topik kami bawakan, bahkan kami tampilkan juga pelbagai latar belakang ahli panel kita. Namun tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi kefahaman. Dan hari ini para penonton sekalian, topik yang sangat istimewa, dekat dengan kita semua, iaitu munakahat. Kita nak fokuskan topik kita hari ini kerana dosa ibu bapa. Tetapi bukanlah saya yang layak untuk berkongsi. Di mana hari ini saya sangat bertuah, kita semua sangat bertuah kerana bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Wah, dia sentiasa sihat kan. Alhamdulillah Ustaz. Baik Ustaz, hari ini kalau kita tengok dari sudut tajuknya, dengan izin parenting, ke ibu bapaan. Dan sebenarnya kalau kita lihat topik ini juga banyak diperkatakan, terutamanya ibu bapa di luar sana yang mungkin diuji dengan anak yang ada masalah mungkin, ataupun keluarga itu ada masalah, jadi mereka cepat untuk menyalahkan diri sendiri kerana dosa ibu bapa. Tapi tak apa, pencerahannya insya-Allah kita akan bawakan sebentar sahaja lagi. Dan jangan lupa anda boleh tonton secara langsung siaran Tanyalah Ustaz ini pada hari ini secara high definition ataupun secara definisi tinggi di www.tonton.com.my. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, kita bawakan topik munakahat kerana dosa ibu bapa. Gambaran awal perbincangan kita sebagai mukadimahnya, silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Hadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan penonton di TV 9 rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apabila kita membincangkan berkaitan dengan tajuk yang saya rasa sangat sensitif bagi ibu bapa. Betul. Kerana apa? Kerana ia seolah ibu bapa ni betul-betul bersalah kerana dosa ibu bapa. Satu sudut yang lain memang tidak dinafikan, kerana tanggungjawab untuk mendidik, membesarkan anak-anak, mendidik mereka, mentarbiah mereka, sebenarnya itulah tanggungjawab ibu bapa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang selalu kita dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kedua ibu bapanya lah yang bertanggungjawab untuk apa dia? Yumajisanihi au yunasiranihi au yuhawidanihi au kama qala. Nak jadikan dia Yahudi ataupun dia Majusi ataupun Nasrani. Menunjukkan bahawasanya ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorak sehingga dia menjadi orang Yahudi. Maksudnya bukanlah fizikal jenis Yahudi, tetapi cara hidup dia, lifestyle seperti orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun sebaliknya. Dan hujung hadis ni menunjukkan, dinyatakan lagi, kama tuntijul bahimata jama'a hal tuhissuna fiha jada'a. Sebagaimana haiwan itu dia akan melahirkan haiwan yang sempurna. Adakah kamu rasa ia akan lahirkan binatang yang terpotong telinganya, maksudnya tidak sempurna? Jadi kalau binatang yang sifatnya, kalau lembu cukup sifatnya, begitulah yang dilahirkan. Jadi ibu bapa menjadi penyebab kepada pembentukan anak-anak. Memang tak nafikan, ibu bapa adalah manusia. Bila manusia ni dia, orang kata, dia akan melakukan kesilapan. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu dia akan melakukan kesilapan. Betul. Tapi ini sebut wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah orang yang bertaubat. Justru itu ibu bapa sekiranya melakukan kesilapan dalam mendidik anak-anak, jangan rasa terlalu bersalah sehingga orang kata down, tak boleh nak buat apa. Kita kena rasa bersalah, itu kesilapan kita, tetapi perlu bangkit untuk memperbetulkan keadaan. Kalau dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita silap dalam kita membesarkan anak-anak kita, jangan putus asa, terus berusaha pelajari
tentang skill keibubapaan, kena fahami konsep keibubapaan Islam itu bagaimana. Kemudian dalam mendidik anak-anak ini apa yang perlu diberikan pada anak, bukan akademik saja. Akademik adalah sebahagian kecil daripada potensi kemanusiaan, tetapi akhlaknya bagaimana, emosinya secara bagaimana, menyeluruh secara menyeluruh. Justru kepada ibu bapa, jom kita terus perkasakan ilmu berkaitan dengan keibuapaan ini agar kita dapat menyantuni, itu istilah kita, menyantuni anak-anak yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang terbaik. Pastinya cara yang terbaiklah cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah saya yakin ustaz juga akan huraikan dengan lebih lanjut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anaknya, dan mungkin kita akan ceritakan dengan lebih lanjut juga sebenarnya apa yang dikatakan bimbingan secara menyeluruh. Mungkin juga sebagai awal ini ustaz, kita nak tahulah dalam Al-Quran disebutkan satu asas bimbingan daripada ayah ataupun ibu bapa itu kepada anaknya. Bagaimana dalam Al-Quran surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, jangan kamu syirik kepada Allah kerana sesungguhnya itu adalah kesesatan yang nyata. Bagaimana Ustaz? Adakah ini adalah asasnya, iaitu sembahlah Allah, taat pada Allah, jangan syirikkan Allah. Itu sebenarnya membawa kepada pembangunan yang menyeluruh itu ataupun bimbingan yang menyeluruh itu. Silakan Ustaz. Okey, satu soalan yang cukup menarik untuk kita bincangkan. Memang kalau kita lihat dalam membincangkan persoalan keibubapaan ini, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan surah Luqman sebagai suatu panduan kepada kita dalam banyak perkara, sama ada segi metod, cara kita bercakap, berkomunikasi, atau misalnya kita deal dengan anak-anak kita, ataupun konten dia, apa yang kita nak berikan kepada anak-anak. Memang tidak nafikan apa-apapun asas untuk kita berjaya di dunia ini, dan kejayaan itu akan membawa kepada akhirat, asasnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita letakkan keimanan itu sebagai asas, kita tahu apakah yang perlu kita buat di atas dunia ini dan apakah matlamat yang perlu kita capai ketika kita hidup di atas dunia ini. Kita tahu kita hidup di atas dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu amanah untuk urusan ubudiyah dan khilafah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua kerja buat kita. Sama ada ibadah yang khusus ataupun ibadah yang umum. Semuanya itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita nak tanamkan kepada diri anak-anak. Sebelum kita tanamkan kepada pemikiran anak kita, pemikiran kita kena betul dulu. Kita hidup ni untuk apa? Adakah nak kerja sebagai seorang jutawan? Tak salah. Tetapi apa asasnya? Kalau adakah kita nak jadi seorang jurutera dan sebagainya? Boleh, tak salah. Tapi apa asasnya? Jadi bila meletakkan akidah ini sebagai asas yang utama, menjadikan kehidupan kita berada di atas jalan yang benar, menuju kepada kejayaan dunia dan juga di akhirat. Sebab itulah Luqman ni dia tak tekan pasal akidah, tapi dia letakkan yang terakhir yang cukup membahayakan akidah itu sendiri, iaitu syirik. Sebab bila dia dah faham tentang konsep ubudiyah kepada Allah, maka dia tak akan mensyirikkan dalam kehidupan mereka, dan semua kerja buat dan semua amalan, sama ada ibadah yang khusus ataupun ibadah-ibadah yang lain. Jadi masalah akidah ni, kalau Luqmanul Hakim seolah-olah okey, persoalan akidah tu dah selesai, yang utama, tapi jaga-jaga jangan sampai kamu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ini berlaku bila kita tak tahu, kita jahil, kita tak kenal siapa dia Allah, kita tak tahu apa matlamat hidup kita. Jadi sebab itulah konten yang utama yang akan oleh Luqman Hakim dah jangan sampai menyekutukan Allah. Yang kedua, tengok Luqman Hakim, cara dia. Wa huwa ya'izuhu, dia menasihatkan. Macam mana kalau cara menasihatkan? Bahasanya pun bahasa yang sesuai, tidak ada maki hamun, tidak ada baik, orang kata herdik dan kejian. Ya? Dan bila nasihat dia menggunakan ya bunayya, wahai anakku, maksudnya dengan penuh kasih dan sayang.
dengan penuh rasa hormat kepada anak itu sebagai seorang manusia. Macam kita kawan. Bila kita kawan, biasa kita nasihat. Macam mana nak nasihat tu pun bukan baru kenal kita nasihat. Tapi kita dah rapat dengan bina hubungan, kata istilahnya ada hubungan repo yang baik. Dan saat kita bukan siapa-siapa lah. Aku cakap pun kau tak ada masalah, tak ambil hati pun. Jadi bila ada hubungan yang baik di antara anak-anak, barulah nasihat itu dapat diterima dengan baik. Apatah lagi seorang ibu ayah menunjukkan contoh yang terbaik. Itulah kadang-kadang tu suami dan isteri tu bergaduh. Bila anak tu tak dengar cakap je, mulalah maknya cakap, ini kau perangai bapak kamu lah tu. Masalah. Itu kesilapan yang sangat besar. Apabila menyalahkan pasangan, menyalahkan anak-anak di hadapan orang lain. Apatah lagi di hadapan ibu dan ayah. Kan? Dia bersama ada, dia akan membela ataupun dia akan memberikan pandangan yang negatif kepada pasangan dia. Ulasannya kejap lagi Ustaz. Sebab seronok ni perbincangan kita ni. Sebab kita bicarakan tentang kerana dosa ibu bapa. Cumanya kita akan rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tidak kira di mana sahaja anda menonton, terima kasih kami ucapkan kerana sokongan dan juga tontonan anda lah kami terus teguh berdiri di sini menyampaikan dan juga menyebarkan kebaikan untuk semua. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, difahamkan. Ada yang menonton kami dari Singapura, apa khabar orang-orang Kota Singa, bahkan ada yang menonton dari Bandar Seri Begawan, Brunei dan juga di Indonesia serta di selatan Thailand. Terima kasih kerana memilih Tanyalah Ustaz. Hari ini kita bawakan topik munakahat, iaitu kita fokuskan kepada kerana dosa ibu bapa. Wajarkah dipersalahkan? Adakah salah anak ataupun yang anak salahkan ibu bapa? Tak apa, sabar, kena tonton sampai habis. Sebab apa? Perincian daripada Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Baik, Ustaz, satu soalan daripada Muhammad Faizal di Facebook katanya, sering kita dengar anak derhaka pada orang tua. Adakah ibu bapa juga boleh derhaka pada anak-anak? Jika ada, bolehkah Ustaz kongsikan secara ringkas ciri-ciri ibu bapa yang derhaka kepada anak ni supaya boleh dijadikan teladan buat semua? Silakan Ustaz. Terima kasih Dai. Jadi bila kita nak labelkan ayah ni ayah derhaka, macam tak biasalah orang buat kan. Pelik pula kan. Pelik kan. Biasa anak derhaka, kita tahu anak derhaka ini ialah anak yang tak dengar cakap ibu dan ayah, selalu melawan ibu dan ayah. Itu biasa. Tapi sebenarnya konsep itu tetap ada. Apabila seorang itu tidak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya diberikan kepada seseorang, maka dikira derhaka lah. Uquq tu kan, uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa si anak. Tapi kalau seorang itu dia ada tanggungjawab pada anak, dia tak laksanakan tanggungjawab tersebut, boleh jadikan derhaka juga. Sebagaimana kalau isteri tak tunaikan tanggungjawab pada suami, isteri yang derhaka juga. Sama juga kalau suami juga tak bertanggungjawab pada isteri. Betul. Okey, baik Ustaz. Alang-alang Ustaz bagi perincian tentang apa yang ditanyakan oleh Muhammad Faizal ni. Ciri-ciri ataupun tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anak tu supaya semua kita dapat faham. Okey, berkaitan dengan uquq al-aba ni kata ibu bapa yang derhaka ni disebutkan dalam satu kisah yang dikaitkan dengan Umar Khattab. Satu ketika seorang lelaki ni dia mengadu kepada Umar tentang anaknya yang tak dengar cakap, derhakalah kepada ayah dia. Maka dibawalah anak tadi berjumpa dengan Umar. Jadi Umar bertanya, betul ke kenapa awak ni derhaka? Unabbihu dia. Umar ni mengingatkan kenapa kamu derhaka kepada ayah kamu. Maka anak tadi bertanya, adakah bagi seorang anak itu ada hak terhadap ibu bapanya? Sayyidina Umar kata, betul. Pasti ada. Apa dia hak dia? Yang pertama, antaranya kena pilih ibu yang baik. Yang kedua, kena berikan nama yang baik. Yang ketiga, kena ajarkan Al-Quran. Maka anak tadi mengadulah kepada Umar, ayahku tak pernah pun buat sesuatu daripada apa yang kau sebutkan. Ibu aku adalah seorang hamba kepada Majusi. Maksudnya tidak ada kedudukan seorang hamba yang kedudukannya begitu rendah. Yang kedua, nama yang diberikan tak menyalah Ju'lan. Ju'lan ni nama orang serangga-serangga yang tak baik. Kemudian tak pernah pun ajar aku satu huruf pun daripada Al-Quran. Membaca pun tidak, apatah lagi nak mengajar kandungan daripada Al-Quran. Di sini Umar Khattab menyatakan 3 ciri ayah yang derhaka.
Yang besarnya ialah tidak mengajar Al-Quran. Ini konsep pendidikan, tak mendidik dia menjadi anak yang baik, ya. Bukan sekadar baca Quran, tetapi konsep pendidikan, orang kata apa yang perlu dilaksanakan yang Al-Quran tidak diajarkan kepada anak. Jadi jadilah apa yang terjadi, dia tak dengar cakap mak ayah dia, kadang malah cakap ayah. Jadi di situ salahnya adalah daripada ayah yang tak pernah mendidik dengan pendidikan yang baik. Jadi sini kalau kita nak tentang lihat ciri-ciri ataupun sifat ibu bapa yang berharga, yang pertama ialah dia orang yang tak menjaga maruah diri. Yang kedua, tak menjaga kehormatan diri dia. Kemudian yang ketiga, dia tak prihatin pun apa yang diperlukan oleh anak. Nama itu sebahagian. Kalau nama tu bagi yang tak elok, apa orang kata pasal dia kan? Dia tak pedih, tak kisahlah. Yang penting kau boleh panggil kau, panggil dul ke mat ke apa kan, tak kisah contoh dia kan. Yang ketiga ialah tidak memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apatah lagi tunjukkan sikap tingkah laku yang tidak baik kepada anak-anak. Itu yang kita risaukan. Pendidikan agama terutamanya dalam mendidik jiwa anak-anak itu kian diabaikan. Saya nak kongsikan Ustaz sedikit apa yang pernah saya baca dan juga saya lakukan sedikit eksperimen sosial. Bagaimana kami pernah berhadapan dengan masyarakat dan kami tanyakan soalan secara rawak. Bagaimana ramai yang mengaku mereka tidak sempat untuk membimbing anak-anak walaupun membaca asas Al-Quran, iaitu Muqaddam ataupun Iqra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang kita risaukan. Dan bukan di luar negara, itu di Malaysia, para penonton sekalian. Baik Ustaz, Ina Ahmad di Facebook. Beliau kata, ibu bapa adalah manusia yang sentiasa khilaf, ada buat silap dalam membimbing dan mendidik anak-anak. Cara garang atau lembut tapi tegas, mana yang lebih dipraktikkan dalam Islam, dan mana yang lebih meninggalkan kesan positif dan kesan didikan dalam jiwa anak-anak, kesan yang tidak dibawa ke dewasa. Mungkin Ustaz boleh kongsikan pengalaman Ustaz sendiri bersama dengan Ustazah Isfadiah lah. Kedua-duanya ilmuwan yang banyak berkongsi tentang parenting ataupun keibubapaan di luar. Silakan Ustaz, yang mana lagi bagus, garang atau lembut tapi tegas? Okey. Bila nak pilih antara salah satu ni, antara garang dengan lembut tapi tegas, pada pandangan saya, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah tegas, ketika yang sama mesra. Tegas dan mesra. Maksudnya lembut dan tegas. Lembut itu bukanlah tak ada apa, tapi dia lebih mesra dan tidak menimbulkan suatu orang kata penghalang ataupun jarak di antara kita yang menegur, ibu bapa dengan anak-anak. Walaupun ayah tegas, tetapi anak lebih mesra. Dia tahu ayah adalah orang yang terbaik untuk dia. Jadi di sini kita perlu memahami, kalau garang ni biasanya adalah orang kata marah yang tak tahu apa punca dia. Kadang anak pun pening, kenapa ya tiba-tiba marah? Tahu-tahu marah. Kalau orang dulu, saya rasa dia beza dia antara garang dengan sikap orang sekarang ni, yang kadang dia membezakan, tak boleh membezakan antara garang dengan yang pemarah. Ya. Jadi kalau garang dulu, kalau tengok ayah saya dulu, dia garang dia bukanlah menengking, tak ada, tapi dia dengan jelingan mata, dengan kita dah faham yang ni memang dia agak garang kan. Ya. Sebab tu orang dulu, saya adalah orang yang zaman dahulu, ya, memang ayah tak banyak cakap, ya, tetapi dengan garangnya ayah itu tidak memberikan kesan negatif, ya, sesuai dengan situasi. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ada ketikanya dia tegas. Tegas tu dia nampak dia punya muka yang serius, ya, tapi ketika yang sama mesra. Dan ini kalau kita lihat tentang kisah, ya, seorang kanak-kanak kecil, ya, yang masa itu kan kisah yang biasa ketika seorang kanak kecil yang nak makan. Kalau budak makan dekat dulang, kan ambil sana cecah sini kan tak ada adab. Ya. Nabi tersebut, ya ghulam, simillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalik. Di situ Nabi terus tegur, dan tegur tu itu ialah Nabi memang bila teguran itu dia serius. Ya. Mendidik dan anak ini dengan bahasa yang ya ghulam, hai anak kecil. Ya, bukan kata hei bodoh, tak ada istilah itu. Tidak terus maki. Tidak terus maki. Dan memang tidak kita dengar ataupun jumpa hadis yang Nabi menggunakan kata-kata kesat, kecuali mimik mukanya akan berubah, warna mukanya berubah bila benda tu suatu yang serius. Jadi pada saya yang sesuai dengan Islam ialah dengan cara yang lembut dan juga tegas. Tegas tu maksudnya kita
berpegang apa yang kata, kalau no tak boleh, tak boleh lah. Tapi kita mesra, kita senyum. Kalau kata tak boleh, okey, lain kali, bukan sekarang, bukan kau ni sikit-sikit ni. Jadi tidak ada makian ataupun tona suara yang tinggi kepada anak-anak. Ya. Okey, saya nak bawakan juga isu ini ke depan. Mungkin yang menonton ketika ini juga pernah mendengar kata-kata Ustaz yang ada menyatakan mendidik anak-anak zaman sekarang ni tak boleh tegas, Ustaz. Kita tak boleh tegas-tegas. Kita kena ikut je anak-anak apa. Soalan saya, apakah bakal berlaku kalau tiada ketegasan dalam mendidik anak-anak, hanya ikutkan apa yang mereka mahu, Ustaz? Okey, terima kasih. Jadi itulah, dalam kita usia dah tua kan, pengalaman anak dah 6 orang, Ustaz. Dah 6 orang. Lepas tu dah berkahwin, sekarang ni adalah cabaran kita berurusan dengan menantu. Anak menantu. Anak menantu pun ada benda-benda yang tak orang kata tak sesuai dengan kita kan. Jadi saya melihat situ, memang dalam kita mendidik anak-anak ini, kita perlu fahamkan kepada mereka apa yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Dimahukan. Ya, kalau dimahukan yang dia nak, semua dia nak. Tapi adakah diperlukan? Contoh, anak-anak nak gadget dalam usia 6-7 tahun. Masuk usia itulah masa yang tidak sesuai untuk dia memilih gadget sendiri. Sebab perkembangan mindanya. Betul, waktu perkembangan minda, kemudian efek kepada pergerakan psikomotor dan sebagainya. Jadi situlah ibu bapa dia perlu berbincang dengan anak. Ya. Apa yang diperlukan dengan cara yang bijaksana. Ya. Implikasi bila kita penuhi apa yang anak-anak kehendaki ini, dia akan menjadikan anak-anak ini kita panggil apa, tidak ada jati diri. Yang pertama, yang kedua, kurang kawalan diri. Kemudian yang ketiganya, ia kurang berdikari. Sebab dia dididik pada kecil, apa yang dia dapat. Akhirnya dia membentuk pemikiran dan sikap dia, apa yang aku nak mesti aku dapat. Tak kira dengan apa cara. Kalau dulu mak ayah dapatkan, jadi bila mungkin dah berusia remaja, mungkin mak ayah tak bagi, dia akan usaha juga nak dapat, tapi mungkin cara yang tidak betul itu menjadi anak-anak ni rebel. Ya, merontak atau memberontak bila dapat apa yang dia nak, itu dia tak dapat kerana sudah dibiasakan dengan apa yang dia nak, dia dapat. Jadi kena ajar sabar. Orang kata wait for a moment. Itulah bahasa kita kan apa pun tunggu kejap boleh, nak boleh tunggu kejap. Kalau boleh usahakan macam mana bincang dengan anak, macam mana kita nak dapatkan. Ayah tak ada duit, macam ni. Bukan ayah kumpul, sabar. Betul. Maksudnya di situ kita ajar anak kita hidup berprinsip, Ustaz, ya. Betul. Baik. InsyaAllah kejap je lagi kita nak kongsikan, nak sembang-sembang juga berkaitan dengan suami salahkan isteri, isteri salahkan suami depan anak pula tu, Ustaz. Tak apa, kejap je lagi, Ustaz, ya. Nak tahu soalan dan jawapannya nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih untuk menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah para penonton sekalian, hari ini kita bawakan topik kita munakahat, yang mana kita fokuskan kepada kerana dosa ibu bapa. Dan kami nak memohon jasa baik anda semua untuk bawakan juga, sebarkan juga siaran kita pada hari ini untuk disebarkan dengan izin, ya, share, kongsikan supaya mendapat manfaat orang lain, insya-Allah. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhyiddin Mukhtar. Baik Ustaz, bila kita bicarakan tentang kerana dosa ibu bapa ni juga, sebelum kita nak bawakan soalan daripada sahabat-sahabat kita, ada suami dia bila dah tak boleh nak menegur anak, dia akan salahkan isteri. Kamu ni ikut perangai mak kamu lah ni, katanya. Ataupun si isteri pula, bila dah terlalu tak tahan perangai anak ni, cakap A dia buat B, bila suruh buat B dia buat Z, jauh sangat tu. Dan bila ceritanya disalahkan pula, kamu ni sebiji ayah kamu, disebut depan anak. Jadi anak itu dah jadi dibesarkan dalam keadaan dia faham kalau aku buat silap, salahkan orang lain. Betul. Adakah ia wajar, Ustaz? Okey, bila nak tanya wajar tak wajar, memang tak wajar. Memang tak wajar. Sebab Nabi tak pernah tunjuk macam itu pun. Allah. Kalaulah kita lihat zaman Nabi SAW diutus kepada masyarakat jahiliah yang penuh dengan kemaksiatan, orang kata keburukan, kezaliman, tapi Nabi tak salahkan kenapa macam ni, kenapa macam ni, tapi Nabi datang dengan membimbing solusi.
Kita ni manusia, kita bukan malaikat. Memang kok mana pun kita buat salah. Betul. Suami isteri, lagilah suami isteri, dia bukan dibesarkan di, kita panggil bekas yang sama. Betul. Bekas berbeza. Mak ayah dia besarkan cara, contoh mak ayah dia adalah tentera. Saya, Ustazah, mak ayah dia tentera. Ayah dia tentera, maknya itulah jururawat. Saya orang kampung, kerja menoreh getah petik kopi dengan suasana yang tenang, dengan kedamaian kebun-kebun. Beza. Pastinya di sana ada perbezaan, kekurangan, kelemahan. Jadi kesilapan pasti berlaku. So, betulkan dalam pemikiran kita. Bila kita nampak silap, kita cuba bantu untuk betulkan. Jadi sekiranya di kalangan pasangan suami isteri kan, ada kekurangan, kelemahan, kegagalan, okey, we sit down. Kita duduk sama-sama, bang, macam mana yang nak selesaikan? Sayang, macam mana tengok anak kita agak susah sikit ni. Jadi kita cari solusi untuk anak dan kita tak akan salahkan pasangan. Biasanya kalau dia sayang tu okeylah, taklah nak menyalahkan. Tapi bila dah naik sikit, ada hilang, itu yang dia salah menyalah. Implikasinya bila kita salahkan suami isteri, ibu bapa depan anak-anak, anak ni akan ada dua keadaan. Sama ada dia akan sokong mak, akan sokong bapa. Allah. Kalau sokong mak, biasanya akan sokong mak dia. Tapi yang lebih besar nantilah dia akan hilang rasa hormat kepada si ayah. Akhirnya hilanglah kredibiliti seorang dalam keluarga. Bila hilang, apa yang berlaku? Tengok, dia belajar daripada ayah dia, ayah macam ni, susah nak hormat, keluarga tidak akan harmoni. Jadi itulah akan berterusan, circle itu akan berpusing. Anak akan menjadi derhaka, esok dia ayah, anak pun jadi macam tu juga. Dan dia pun akan berkahwin. Betul. Dan anak akan belajar, lebih terkesan daripada apa yang dilihat kepada ibu bapanya berbanding apa yang dia belajar di luar. Allahu Akbar. Itu yang kita risau ya. Betul. Jadi daripada sekarang jangan kita salahkan pasangan, anak-anak pun jangan salahkan ibu bapa. Kita cari solusi, perbaiki keadaan. Itu yang cantik tu. Baik Ustaz, ni orang Sungai Buloh punya soalan ni. Haji Ismail Mak Isa ada tanyakan di Facebook, katanya kadang-kadang ibu bapa tak perasan ada yang menyinggung hati dan perasaan anak-anak. Mungkin dari sudut tutur kata, tindakan ibu bapa tu menyebabkan anak terasa. Menyebabkan mereka juga tidak menunjukkan sikap di hadapan kita. Senyap je, tapi jauh di sudut hati mereka berkecil hati. Apakah cara ibu bapa untuk mohon maaf kepada anak-anak? Wajar ke ayah ataupun ibu sebut sebenarnya ayah nak minta maaf? Silakan Ustaz. Memang wajar. Allah. Satu sudut betul dia anak. Satu sudut lain dia adalah entiti manusia yang ada tanggungjawab, ada identiti dan ada dia punya pemikiran sendiri. Jadi memang ibu bapa perlu memohon maaf daripada, tapi dengan cara yang hikmah sehingga anak tadi tidak memperlekehkan kita. Kita maaf sekali cukuplah. Jadi insya-Allah anak tu akan fikir. Tapi kalau kita asyik minta maaf ulang, takut anak tu jadi orang kata apa mak ni kan. Jadi hilang rasa hormat, hilang rasa orang kata credibility sebagai seorang ibu dan ayah. Memang pernah berlaku pada pengalaman saya sendiri. Saya tak lupa pengalaman saya sendiri. Ketika anak saya berusia 13 tahun, anak sulung. Masa tu kita pun tak ada pengalaman kan. Lepas tu boleh kita belajar, tapi apa yang saya terharu situ ialah apabila ustaz saya ingatkan saya. Isu dia mudah je. Anak nak keluar, nak berjalan. Saya kata no. Tanpa sebarang reason. Sedangkan dia nak keluar dengan kawan-kawan dia kan. Kita bisa keselamatan je. Tapi dengan mudah kata no. Jadi rupanya anak ni memberontak. Dia berani kata berambut saya. Dia tak dekat dengan saya. Allah. Tapi mak dia dengar. Jadi bila mak dia dengar, dia panggil saya, bincang macam mana bang. Akhirnya last dia punya discussion tu, abang nak kekalkan ego ataupun nak dapat balik anak. Terduduk saya. Allah. Fikir balik. Kita orang kata kuatkan semangat kita. Masuk bilik, ketuk bilik dia dengan mengeras tu kan. Dia marah tu. Kata, nama dia wafat anak sulung tu. Wafat, ayah minta maaf, ayah silap. Tinggalkan. Allahu Akbar. Rupanya impak dia, alhamdulillah. Lebih baik saya pun lebih memahami tanggungjawab seorang lelaki. Bukanlah lelaki itu dengan kegarangan dia. Betul. Bukan ketegasan dia saja. Kita fikir kita garang. Tidak. Ya. Alhamdulillah dapat balik. Anak yang sentiasa dia akan concern kepada dia. Bila kita tak ada, dia pun boleh diharap. Satu Ustaz, saya yakin para penonton yang sedang menonton ketika ini juga tertanya-tanya. Macam Ustaz, alhamdulillah Ustaz boleh turunkan ego. Ada satu batu penghalang, mungkin suami-suami di luar sana, iaitu ego. Aku ayah, takkan aku nak mohon maaf kepada anak?
Macam mana nak buang batu penghalang tu Ustaz? Okay, kita sedar. Kita ni siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita tetap hamba, manusia. Bila kita meninggal, kita tak ada apa-apa pun. Allah. Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis, ingatkan Abu Hurairah, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Ya, tidak akan mengurangkan harta kita dengan sebab sedekah. Betul kan? Betul. Orang bersedekah dia takkan Tak kita tak nampak, tak, orang kata tak dengar dia akan jadi miskin apa ke dana. Betul. Dan Allah Taala, Nabi kata apa? Dan tidak akan menambahkan, Allah tidak akan menambahkan kepada orang yang memberikan kemaafan ataupun dia memohon kemaafan illa izan, melainkan kemuliaan. Dan disebut lagi, wa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Sesiapa yang tawaddu, Allah Taala angkatkan kedudukannya. Artinya kalau kita buang ego, kita tak akan jatuh, kita tak akan dihina, tetapi Allah Ta'ala akan tinggikan kehormatan kita, kedudukan kita, dan sebenarnya anak akan lebih respect kepada kita, kepada ibu bapa bila kita sedia untuk mengakui kesilapan kita. Betul. Sama juga kepada anak kita. Kalau anak kita akui kesilapan, jangan dimarah lagi, jangan diungkit lagi. Diungkit-ungkit. Puji yang dia, kerana bersedia untuk mengakui kesilapan dia. Betul. Minta maaf ayah, saya dah silap. Tak apa, kita manusia buat silap, mohon ampun kepada Allah, kita berbaiki, lain kali jangan buat lagi. Kita bagi reward balik. Sebab apa? Sebab dia mengaku kesilapan dia, bukan kena reward dia puji masalah. dia. Kena puji. Itulah yang bahasanya, kalaulah kita boleh buang sikap ego ini, ya, dia akan menjadi seorang ayah yang cukup hebat, disayangi oleh isteri, dan dihormati oleh anak-anak. Allahu Akbar. Itu yang kita risau, sebab saya nak bawakan, ada baru-baru ni saya terbaca Ustaz, agak viral juga, agak tular juga, bagaimana ada mereka yang mengusahakan rumah orang tua-tua menyatakan sehinggakan ada wujud anak membencikan ibu bapa apabila ibunya meninggal di rumah orang tua-tua. Katanya, alhamdulillah ibuku dah mati. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang kita takut. Jangan sehingga anak membenci ibu atau ayah kita. Baik. Satu yang ditanyakan oleh Sar Rasid di Facebook ni Ustaz, katanya ibu bapa yang lebih terarah mementingkan kepada duniawi tanpa mengira halal dan haram seperti sumber pendapatan untuk sara hidupnya dan jauh dari mentaati Allah. Adakah boleh memberi kesan ataupun menyebabkan kesukaran bagi anak-anaknya untuk berjaya kerana tidak ada keberkatan dari sumber yang halal? Ada kesan ke Ustaz? Pasti ada kesan. Pasti ada. Sebab anak yang soleh, anak yang baik itu merupakan satu barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Bila hidup gini tidak ada barakah, tidak ada kebaikan. Barakah itu kebaikan daripada yang Allah Taala berikan kepada kita. Mana mungkin kita akan dapatkan sesuatu yang baik daripada hasil yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sebab itulah dalam satu hadis, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, innahu la yarbu lahmun nabata min sukhtin illa kanatin naru awla bihi. Ya, tidak adalah, ya, suatu daging yang tumbuh membesar bersumberkan kepada harta yang haram, melainkan neraka adalah tempat yang utama. Ini satu larangan yang cukup keras agar kita berhati-hati dalam persoalan pemakanan kita dan harta yang kita peroleh, kerana kalaulah natijahnya abangnya dia dalam api neraka, apatah lagi dalam kehidupan kita. Dan masuk juga hadis yang tentang seorang lelaki apabila berdoa dalam keadaan yang kusut masai, Nabi kata makanannya daripada sumber yang haram, makan minumnya daripada sumber yang haram, pakaiannya daripada yang haram, mengangkat tangan berdoa, ya Rab, ya Rab. Nabi kata, anna yustajabulah. Macam mana nak orang kata nak diperkenankan doanya, sedangkan makan minumnya, pakaiannya daripada sumber yang haram. Maksud situ, kalau doa tidak diperkenankan, itu Allah Ta'ala tak suka. Hidup kita tak berkat. Bila antara perkara yang tak diberkati ialah bila kita anak-anak yang tidak baik. Sebab itulah cantik sangat, ya. Bila kita ada masalah, kita cek balik di mana sumber makanan kita, harta yang kita perolehi kepada anak-anak kita. InsyaAllah. Kalau kita nak tengok kisah, ya, tentang Imam Asy-Syafi'i, bagaimana ibunya bila mendengar Imam Syafi'i ini dijamu minum oleh jiran je, ibunya dikorek tekak tu supaya memuntahkan balik. Allah. Sebab apa? Sebab dia takut
sumber itu tidak pasti halal atau tidak. Allahu Akbar. Ya. Said An-Nursi, Said Badiul zaman Said Nursi, antara wali yang di Turki itu, ibu dan ayahnya sangat-sangat prihatin dengan pemakanan. Ya. Sehingga lembu, ternakan yang diambil susunya, kan dia kalau makan tu dia dalam tempat ternakan, makan rumput. Dia keluar bawa lembu itu, mulutnya diikat supaya dia tak makan daripada rumput-rumput yang bukan milik dia. Di tanah orang lain. Di tanah orang lain. Ya, kalau kita jalan tepi kanan dia makan lembu, mana ada pemikiran kan? Dia tak fikir tanah orang. Ya, sampai setara itu dia untuk pastikan sumber makanan itu adalah sumber yang halal. Ya. Dan ibunya juga diceritakan bagaimana kalau nak menyusukan mesti dalam keadaan untuk nak bina hubungan ya kerohanian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada kesannya. Ada kesannya ya. Betul. Jadi para betul sekalian, kalau kerja 8 jam, pasti 8 jam itu dipenuhi. Bukannya 4 jam, 4 jam yang lain membawang, lepas tu pergi keluar lepak kedai kopi. Na'udzubillahi min zalik. Tak, bukan di Malaysia, tempat lain. Baik, Ustaz Sirna di Facebook. Saya. Beliau kata, boleh bertanya, bolehkah seseorang ibu atau bapa menetapkan ataupun membuat acuan untuk hidup anaknya? Dan kalau tak berjaya, anak-anak pula menyalahkan ibu bapa. Boleh ke Ustaz? Mesti. Kena ada Perlu. acuan. Kena aja acuan. Cuma persoalan acuannya bagaimana? Sebab seorang ibu bapa mesti merancang pendidikan untuk anak dia. Dan pasti kita nak pendidikan yang terbaik. Betul. Contoh pilih sekolah. Kita nak sekolah yang terbaik kan? Betul. Dan kita berusaha bersungguh untuk anak yang kita yang terbaik. Itu adalah bentuk acuan. Kemudian dalam rumah kita nak anak kita membesar dalam suasana yang bagaimana? Maka kita kena bentuk acuan tersebut di rumah. Kalaulah acuan yang kita letak di rumah kita adalah seperti kita panggil apa? Panggung wayang dengan TV yang besar. Betul. Lepas tu dengan konten yang unlimited pilihan. Tak payah pergi panggung lah. Sini semua ada. Jadi bagaimana anak itu akan terbentuk? Ataupun kita jadikan rumah kita, kediaman kita seperti taman. Biasanya anak akan suka kepada yang nature. Ataupun nak taman haiwan. Jadi memang mesti dan menjadi keperluan ibu bapa merancang untuk pendidikan anak-anak. Ya. Cumanya kadang kita pada ibu bapa bagaimana bentuk itu yang menjadi persoalan, maka kita perlu fahami apakah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Okey, kalau kita dah plan dah cantik dah, kita hantar sekolah agama. Lepas tu guru-gurunya pun yang terbaik. Ya. Sekolah tahfiz. Okey, yang terbaik juga dengan guru-gurunya yang sentiasa membimbing. Kemudian tiba-tiba tak menjadi. Ya. Jadi adakah kita salah? Adakah kita berdosa di atas kegagalan kita? Kita kena kembali kepada konsep kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini adalah untuk menunaikan tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Banyak tanggungjawab. Sama dengan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terhadap diri kita, kepada masyarakat, kepada anak-anak. Ya? Jadi Allah akan tanya, adakah kamu sudah melaksanakan tanggungjawab yang tersebut, kewajiban tersebut? Kalau sudah sempurna dengan yang dituntut, okey, itu selesai. Berjaya ataupun tak berjaya itu bukan tanggungjawab kita. Nabi sendiri pun tak boleh nak beri hidayah, nak pastikan bapa saudaranya masuk Islam. Ya. Abu Talib. Betul. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu untuk memberi hidayah kepada siapa yang kau kendaki, tetapi Allah ingatkan Rasul. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang nak. Samalah kau sekalian anak, kita dah berikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, metod yang terbaik untuk anak kita, tiba-tiba anak tak menjadi disebabkan faktor-faktor yang di luar kawalan kita, maka kita serah kepada Allah dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dikembalikan kepada yang terbaik. Kita salah? Tak. Jadi Ustaz, Ya. anak-anak di luar sana jangan mudah sangat menyalahkan ibu bapa. Betul. Aku ni tak berjaya sebab mak ayah aku lah dulu tak, seolah-olah macam cerita anakku Sazali pula, menyalahkan bapanya pula. Ya. Jadi tak wajarlah Ustaz ya. Bagi anak-anak juga tidak wajar untuk menyalahkan ibu bapa. Kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Nabi tak pernah menyalahkan apa yang berlaku ketika itu, tapi akan berusaha untuk memperbaiki sebagaimana kehendak dari Allah. Jadi ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tak sama. Tak sama. Ayah, ibu ada dia punya cara dia. Anak-anak Dia ada sedikit caranya terbaik, sendiri. kan? Jadi kerana itulah anak-anak sekiranya adalah kekurangan pada ibu dan ayah, jangan salahkan mereka. Itu adalah ketentuan daripada Allah. Yang penting ialah kita bagaimana kita nak, orang kata, keluar
contoh dalam lingkungan kemiskinan, macam mana kita nak keluar kemiskinan. Kalau kita diuji dengan suatu suasana yang tidak baik, bi'ah yang tidak baik, bagaimana kita perlu berusaha untuk keluarkan diri kita dari persekitaran yang tidak baik. Jangan sesekali salahkan ibu dan ayah, tetapi kita perlu dan wajib terus berbuat baik kepada ibu dan ayah. Alang-alang Ustaz sebut tentang tu, berkaitan dengan ibu ayah tak baik ni, Al-Shal di Facebook, beliau bertanya, ni soalan realiti Ustaz. Bagaimana dengan ibu bapa yang bergelumang dengan maksiat? Saya pun tersasul dah ni. Bagaimana dengan ibu bapa yang bergelumang dengan maksiat, seperti kaki judi, atau kaki nombor ekor, pemabuk, kaki terima rasuah? Tentunya sukar bagi anak-anak untuk menerima ilmu kerana kehidupan orang tuanya tidak mendapat keberkatan dari Allah. Macam mana nak capai keberkatan dalam kehidupan dan mencapai keredaan Allah, Ustaz? Allahu Akbar. Nak tegur mak ayah yang macam tu macam mana, Ustaz? Memang ujian itu sangat berat. Betul. Tetapi beratnya ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang, tandanya Allah melihat kita mampu, dan bila kita mampu menghadapi ujian tersebut, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar. Jadi dalam situasi begini, daripada sudut ibu dan ayah, memanglah ibu dan ayah tak sepatutnya begini. Bagi anak pula, itu ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada ibu ayah dia. Sebab tu kita ni bila kita dah akil balik, kita perlu ada pemikiran yang daripada diri kita sendiri, dan penilaian itu mestilah berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi prinsip kehidupan kita. Jadi bila ibu dan ayah ditakdirkan, diuji oleh Allah dengan suasana yang begitu, anak-anak jangan salahkan dia. Bantu macam ni ibu dan ayah untuk dia keluar daripada persekitaran itu. Memanglah kadang-kadang tak boleh fikir lagi kan. Itu hari ini saya nak kongsi, kalau siapa yang berada level anak, pandang kesian ibu dan ayah. Jangan salahkan dia. Kena rasa kasihan. Kena kasihan. Simpati dengan ayah, dan kita cuba bantu dia macam mana dengan tunjukkan sikap anak yang baik. Contoh, walaupun ibu ayah mungkin contoh tak tutup aurat, bergelombang dengan nombor ekor, dengan judi, tapi anak yang dianugerahkan persekitaran baik di luar, dalam universiti contoh dia kawan-kawan yang baik, bila balik ke rumah dia akan terasa kenapalah jadi macam ni. Jangan anggap itu neraka. Jangan. Itulah peluang untuk kita terus berbakti kepada ibu ayah. Buat baik dulu, buat sampai, dan cuba masukkan sedikit-sedikit. Dan terkadang apa yang ditunjukkan oleh anak di rumah, ayah umi tak pernah solat, tapi anak balik solat. Waktu solat Jumaat, mak ayah dia tak pergi solat Jumaat, dia pergi solat Jumaat. Dia tak cakap apa-apa pun. Hati seorang ayah, seorang ibu, dia akan terjentik. Sampai bila malu dengan anak itu. Tapi kalau dia tegur, terkadang itulah ibu ayah terkadang ada ego dia. Jadi kita betulkan sudut pandang, kalau seorang anak melihatkan itu, Allah Ta'ala tak uji, kita mesti berusaha untuk melepasi ujian tersebut. Ayah yang diuji dengan keadaan begitu, kita doakan supaya Allah Ta'ala mendapat hidayah dan dia kembali ke jalan yang sebenar. Akhirnya antara ibu dan ayah dan anak ni dia akan harmoni, kerana selalu memikirkan apa yang terbaik untuk kedua-duanya tanpa salah menyalah. Allahu Akbar. Itu yang kita kena lakukan. Jangan terus melabel ibu bapa dengan label yang tidak elok, ataupun merasakan rumah ataupun kampungnya itu tak wajar untuk balik. Sebab apa? Menyakitkan mata, menyakitkan hati. Tidak wajar seperti itu. Baik Ustaz, insya-Allah lagi dan lagi kita akan bincangkan, termasuklah kita akan kongsikan kejap je lagi. Saya nak tanya tentang zina pula. Allahu Akbar. Kejap je lagi Ustaz ya. Baiklah, terus bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kerana dosa ibu bapa, itu yang kita sembang-sembangkan dan bicarakan. Topik kita pada hari ini munakahat, yang mana kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Baik Ustaz, alang-alang kita masih lagi sembang tentang kerana dosa ibu bapa ni. Saya nak bawakan satu kisah realiti yang mana memang sangat mengejutkan saya. Satu hari saya bersama dengan NGO, Badan Bukan Kerajaan, bersama dengan sahabat-sahabat kami lah. Kami turun padang menyampaikan sedikit bantuan dan juga menyantuni serta berkongsi kefahaman Islam kepada mereka yang berada di jalanan. Dan sangat mengejutkan ketika itu saya didatangi oleh seorang pekerja lorong, iaitu mereka yang hidup dalam keadaan maksiat, dan mereka mengaku depan saya. Mereka si wanita ini bertanyakan, dia kata, Ustaz, saya ni buat apa nak bertaubat? Sebab confirm, dia kata, anak-anak saya pun akan lakukan sama macam saya lakukan, dia kata. Sebab saya pernah dengar, dia kata, hadis,
Wallahu alam, saya kata saya tak pernah dengar. Dia kata saya pernah dengar hadis katanya kalau saya berzina, 7 keturunan saya akan berzina. Betul ke? Dan sepatutnya apa yang perlu dilakukan oleh si ibu tersebut? Silakan Ustaz. Allah, terkejut saya Ustaz. Ya. Ya, satu dia nak mengaku tu satu seolah dia satu keberanian. Ya, betul. Untuk mengaku dan dia rasa tak bersalah. Saya waktu tu speechless Ustaz. Ya. Tak tahu nak cakap apa Ustaz. Cuma saya nak nyatakan situ, saya pun tak pernah jumpa hadis tu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau itulah yang dia pegang, dia bercanggah dengan konsep kehidupan kita. Bercanggah dengan surah Al-Fatir ayat yang ke 10 tak silap saya, 18, yang menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu dia tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi memang kita faham hidup kita ni, kesudahan hidup kita akan berakhir dengan kematian. Bila kita mati, itulah noktah nihayah, noktah terakhir yang Allah Ta'ala akan nilai. Kecuali di sana ada satu yang dikatakan sedekah jariyah, ataupun mungkin dosa jariah yang akan berterusan sebab perlakuan dia ketika dia hidup. Justru itu, kok mana pun bila kita silap, memang kita perlu bertaubat, wajib bertaubat. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kalau kita gunakan uslub bahasa Arab ni, tubu ni fi'il amar. Bila fi'il amar suruhan. Bila suruhan dalam kaedah fiqh sebut mutlaqul amri lil wujub. Memang Allah Taala suruh bertaubat je dalam pada semua dosa. Artinya menjadi kewajipan untuk kita bertaubat. Jadi di situ kalau dia tak nak bertaubat, dia menjadi dosa bergandalah. Dia mengekalkan maksud itu satu dosa, dan dia tak nak bertaubat pun dosa juga. Tengok dah bercanggah sangat dengan apa yang kita faham berkaitan dengan agama. Jadi saya rasa kesian juga dengan mereka ini yang tidak memahami tentang prinsip dan konsep hidup yang sebenar. Akhirnya mereka terjebak dengan apa yang memahami, berterusan dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru saya seru kepada siapa-siapa yang mendengar, kalau kita buat silap, jangan rasa teragak-agak untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala yang pertama sangat terbuka untuk orang kata menerima kemaafan daripada hamba-hambanya. Yang kedua, Allah Taala suka kepada hambanya yang kembali kepadanya walaupun telah melakukan dosa dan maksiat. Kan ada hadis yang cerita tentang seorang yang telah membunuh 100 orang. Bagaimana Allah Taala tetap menerima taubatnya, dan kita nak di akhir kehidupan kita itu dikatakan husnul khatimah, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diampunkan dosa-dosa kita. Jangan berhenti, terus bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya terkejut tu, sebab beliau mengaku ada anak. Jadi saya mohon kepada mungkin yang menonton ketika ini, mungkin ada asatizah, jom bersama-sama kita turun padang, dekati mereka yang berada di luar, yang perlu tahu ilmu agama dengan lebih lagi, bukan sekadar di masjid ataupun surau. Baik Ustaz, Syahir Alia di Facebook katanya terkadang kita tengok didikan yang sempurna telah diberikan oleh ibu bapa. Namun berlaku juga perkara yang tak diingini. Ibarat pepatah, dalam setandan buah pisang tu pasti ada satu yang rosak atau buruk. Dalam adik-beradik tu akan ada seorang tu yang lain macam Ustaz. Macam mana untuk ibu bapa mengambil iktibar dari semua ini sebagai tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya jangan kita ada label-label menganggap anak ni tak guna, yang lain okey. Boleh ke Ustaz macam mana tu? Okey, terima kasih pada Syahiralia Muhammad di atas soalan yang cukup bagus, yang memberikan ketenangan kepada kita bagaimana kita nak menghadapi situasi hari ini. Yang kadang memang realiti kita tak boleh nak kawal dunia. Kita tak boleh nak kawal orang kata kesudahan kehidupan kita, tapi kita boleh merancang dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita beriman dengan qada dan qadar Allah. Itu menjadi sebenarnya rahsia kekuatan kepada kita. Yang pertama, agar kita tidak putus asa. Yang kedua, kita tidak menyalahkan orang lain. Yang ketiga, kita kena terus berusaha dan terus berusaha hinggalah kepada kita panggil apa? Titisan darah yang terakhir. Maksudnya sampailah hujung hayat kita, kita tetap berusaha. Alhamdulillah, insya-Allah diberikan satu orang kata inspirasi untuk mendidik anak jangan cara terbaik. Tetapi kalaulah ada yang orang kata tak menjadi macam mana,
kita tetap berusaha dan usaha yang tak boleh tinggal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil daripada ibrah kisah Nabi Nuh kepada anaknya ketika diajak untuk bersama dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jom selamatkan diri dan bahtera yang telah dibina. Apa kata anak dia? Tu anak Nabi tu, anak Nabi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tak apa, saya boleh naik ke bukit yang tinggi yang boleh jaga selamatkan daripada air, Dan ingatkan, tak ada tempat nak selamat hari ni. Akhirnya Nabi ni betapa sayangnya mohon kepada Allah. Allah Ta'ala ingatkan, innahu laisa min ahlik. Dia bukan ahli yang beriman di kalangan kamu. Tak apalah, itu dah orang kata dia berusaha sehingga yang terakhir dak lain tak apa. Itu hak saya nak tentukan dia nak jadi apa. Jadi pengajaran kepada kita lah, kepada ibu bapa, agar kita terus berusaha dengan cara yang terbaik, Dan untuk pasti yang terbaik itu kita kena lihatlah yang kita buat tu betul atau tidak. Itu perlu kepada kita pun berguru kepada orang yang pakar dalam bidang agama, dalam pendidikan, sebab agama tu bukan dilihat daripada sudut ilmunya saja, tetapi bagaimana ilmu itu dihayati dan menjadi suatu panduan ataupun cara hidup kita, Dan bila kita dah sempurna semua tu, dah berlaku juga apa yang tak sepatutnya. Hadza min amri rabbi. Ini adalah daripada urusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar Allah Taala merahmati kepada anak Itulah kita. Ustaz, kadang-kadang tu adalah di kampung bila anak tu tak menjadi, dia cerita pula kat jiran-jiran, dia kata anak aku yang lain semua okey, yang itu je tak menjadi katanya. Adakah wajar juga Ustaz, sebagi sedikit sebelum kita nak rehat ni Ustaz, wajar ke ibu boleh menyatakan sebegitu kepada jiran, khalayak? Baik, apapun keadaan anak kita, berjaya ke tak berjaya, dia tetap manusia. Dia ada hati dan juga perasaan. Jangan sekali-kali kita menghina dia, merendahkan dia, apatah lagi kepada orang lain. Hari ini terkadang bila dia kecewa dengan anaknya, dia luahkan itu di Facebook lagi. Cuba bayangkan, mungkin anak itu dia ada masalah, dia nak berubah jadi baik, tetapi sebabkan tindakan ibu bapa ini, anak ini akan menjadi lebih jauh. Dan tahu hatilah kita dengan ibu dan ayah. Nampak tak? Di situ adalah satu kesilapan bila kita mendedahkan kelemahan, kegagalan ataupun apa jua yang anak pun dia tak suka itu kepada orang lain. Jadi dimalukan. Betul. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau contohlah kalau orang tanyakan macam tu, mohon doakan dia, anak saya, aku dah bernasib baik, Kita sentiasa bagi motivasi, tak apalah bang, belum rezekinya, kan itu lebih indah, mesra, lebih indah, lebih orang kata menyentuh hati dia. Jadi akhirnya anak ini menjadi suatu anak yang dalam lingkungan yang harmoni, dan pastinya peluang kejayaan itu InsyaAllah ada. Allahu Akbar. Itu yang kita takut. Sebab kadang-kadang kita terlupa bahawasanya anak itu adalah anak kita dan ada peluang, dan yang membimbingnya ialah kita. Mudah-mudahan kita akan menjadi ibu bapa yang tidak pernah putus asa membimbing anak. Baik Ustaz, sekejap je lagi kita nak belajar juga dari sudut sirah bagaimana Nabi mendidik anak-anaknya. Cumanya sekejap je lagi Ustaz ya. Kita nak tutup dulu di TV3 dan sambungannya di TV9 sebentar saja lagi. Jadi syarat kepada anda semua, jangan ke setempat lain, jangan terus tukar channel. Terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami bawakan kepada anda topik yang sangat istimewa, iaitu kita fokuskan topik kita hari ini munakahat. Kita bawakan kerana dosa ibu bapa. Dan hari ini kita juga sangat bertuah kerana bersama dengan saya, selalunya kalau beliau datang mesti package, isteri pun akan menemani. Macam tu juga kalau isterinya datang ke mana-mana program, suaminya akan menemaninya. Alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Ramai juga tertanya ni, Ustazah Isfadiah tak datang ke Ustaz hari ni? Hari ni kebetulan Ustazah pun ada dia punya jadual sendiri. Jadualnya sendiri. Saya ada jadual, jadi hari ni untuk seketika. Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ni kita bicarakan tentang kerana dosa ibu bapa.
Kita nak tahulah seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya terdapat bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik, teladan yang terbaik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anaknya yang kita boleh jadikan paduan? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Dai. Jadi kalau kita lihat sirah Rasulullah SAW, bagaimana Nabi ini berurusan dengan anak-anak kecil ketika Nabi berada di Madinah. Ketika di Mekah, Nabi banyak membentuk kepada pemikiran persoalan akidah selama 13 tahun. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, kebanyakan anak Nabi sudah dewasa. Jadi, namun yang kecil itu kita lihat, ya, Fatimah Zahra, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibesarkan dalam suasana Islam itu penuh dengan syariat yang bentuk praktikal. Masya-Allah. Ya. Satulah yang saya lihat, bagaimana Nabi SAW mendidik anak kecil. Yang pertama, tak pernah saya melihat dalam sejarah ataupun sirah Nabi yang Nabi menggunakan kekerasan. Tak ada. Tapi dengan perasaan lemah lembut, kasih sayang. Sehingga ada seorang, ya, sahabat Nabi ketika itu, yang kecil lah, cucu dia, Hasan dan Husin. Betul. Ya. Ketika Nabi bersama dengan Hasan dan Husin, diciumnya, dipeluknya, maka seorang lelaki dia kata, aku ada ramai anak, tapi aku tak pernah peluk, tak pernah berikan kasih sebagaimana kunjukkan. Nabi kata, malam yurham la yarham. Siapa mala yarham la yarham. Siapa yang tidak pernah meluahkan kasih sayang, menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, dia tidak akan disayangi, tidak akan dikasihi. Artinya Nabi bila berusaha dengan kanak-kanak kecil ini memang penuh dengan kasih sayang. Begitulah bila kita nak mendidik anak ini, kena penuh kasih sayang, dan anak menyedari dia disayangi oleh mak dan ayah dia. Kadang ada yang anak-anak dia tak rasa disayangi. Walaupun mak kata, aku dah sayang anak, dah macam-macam aku beri pada kau, apa yang tak ada? Semua motor ada. Aku bagi katanya. Motor, kereta lagi semua ada, tapi anak-anak tak rasa disayangi. Mungkin cara yang kita berikan itu menyebabkan anak tak rasa disayangi. Apa yang rasa? This is the, orang kata, peluang. Ada ayah duit banyak kan? Kita gunakanlah kan? Ada situ penuh dengan kasih sayang, ya. Kemudian ketika yang sama, Nabi mengajar anak-anak kecil ini dengan kesusahan. Fatimah sendiri, Nabi boleh nak kaya raya, ya, sebab, ya, dia mewarisi daripada isterinya itu, Siti Khadijah, harta yang banyak. Tetapi seluruh harta itu digunakan untuk dakwah Nabi. Masya Allah. Dan sampai satu ketika bila Nabi melihat Fatimah, ya, yang ketika itu bersama Sayyidina Ali, hidup keadaan susah. Anak seorang Nabi, seorang pemimpin negara, hidupnya susah. Orang kata mengisar gandum sendiri sehingga tangan-tangan dia keadaan yang kasar, ya. Maka dia minta kepada Nabi untuk disediakan pembantu. Tapi Nabi tak sediakan pembantu, dia sediakan sesuatu yang lebih bernilai daripada pembantu, iaitu dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi selepas itu dia redha dan tenang menerima apa yang diberikan oleh ayahnya. Jadi secara ringkasnya, bagaimana Nabi mendidik anak-anak, yang pertama ialah pastinya dengan prinsip hidup itu untuk apa. Yang kedua dengan penuh kasih sayang dan kemesraan. Yang ketiga dengan penuh bimbingan dan tunjuk ajar. Dan yang ketiganya pastinya ada peringatan-peringatan, tetapi dengan penuh hikmah, menjadikan anak-anak generasi kecil ketika itu menjadi pewaris kepada perjuangan Islam, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ibnu Abbas antaranya. Ya, Anas bin Malik yang membesar dengan semuanya menjadi insan-insan yang cukup hebat, menjadi rujukan kepada umat manusia selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dia. Ustaz, saya perasan daripada awal perbincangan kita, daripada mukadimah sampailah sekarang, dia dah masuk separuh masa kedua pun. Sebenarnya tak ada pun disebutkan daripada Al-Fadhil Ustaz iaitu yang utamanya iaitu duit. Tidak. Tidak, langsung tidak ada utama dalam mendidik anak itu harta ataupun duit. Itu yang kita kena faham hari ini. Cumanya duit tu kena ada. Kalau tidak, macam mana nak hantar anak ke kelas tuition ni, ya. Baik Ustaz, soalan daripada Intan Zurina Abdul Razak. Beliau bertanya, ini situasi yang juga ada yang beranggapan seperti ini. Katanya, Ustaz, ada yang menyatakan
jika dikurniakan anak syurga, ataupun dengan kata lain orang kurang upaya lah, ianya dikatakan adalah balasan terhadap dosa silam ibu bapa atau keturunan terdahulu. Mohon ustaz tarbiyah mereka, amboi Kak Intan kita, mohon ustaz tarbiyah mereka yang berfikiran sempit sebegini dan titipkan kata-kata semangat kepada ibu bapa yang dikurniakan anak-anak istimewa yang pernah diperkatakan sedemikian. Kamu ni dapat anak OKU ni sebab dosa kamu ni. Silakan ustaz. Okay, terima kasih Da'i, terima kasih pada Intan Zurina. Akidah ataupun pemikiran yang perlu kita betulkan dalam minda kita. Hidup kita ini bukanlah sebagaimana difahami oleh setengah orang di mana dia beriman dengan karma. Pembalasan secara terus di dunia ini. Ya. Dunia ini kita faham adalah suatu medan kehidupan yang Allah jadikan sebagai tempat untuk Allah Ta'ala uji kita. Ya. Pembalasan daripada Allah ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Ya. Memang tak nafikan ada dosa-dosa ataupun kesalahan yang Allah Ta'ala akan bayar cash. Itu kepada umat-umat yang terdahulu. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang akan manusia itu ditangguhkan pembalasannya hingga di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana memberi peluang kepada kita ini untuk bertaubat, kembali kepada Allah. Sebab kita manusia memang melakukan kesalahan. Kalau orang dulu terus tu yang kita tengok kaum Nabi Lot, kaum Nabi Soleh, semuanya ditenggelamkan di bumi, dihancurkan, terus dibalas. Tak nafikan, ada memang perkara-perkara yang Allah Ta'ala balas di dunia. Tetapi persoalannya, adakah kita yang menilai itu dosa ataupun balasan daripada Allah? Adakah kita yang menentukan si kita, oh ini adalah sebab kesilapan kita yang lalu? Sekadar tanggapan Ustaz? Ya, betul, sekadar tanggapan. Tapi yang lebih tepat ialah apa sahaja yang kita hadapi itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ujian itu datang kepada kita, Allah Ta'ala kata, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menjadikan kematian, kehidupan, kesusahan dan sebagainya ke atas dunia untuk apa? Untuk menguji kamu siapakah yang paling baik amalannya. Jadi apa jua yang datang tak kisah. Tapi bagaimana kita menghadapi ujian-ujian datang, sama ada kita dengan redha atau sabar. Orang yang diuji dengan anak syurga, anak istimewa ni, Allahu Akbar. Saya kadang begitu tersentuh kerana kekuatan dia, kesabaran dia, pengorbanan dia. Dan sebenarnya kalau kita lihat orang yang uji sini, yang pertama dia uji kesabaran dia, sabar atau tidak. Yang kedua, dia akan diuji dengan kesyukuran. Dia bersyukur tak yang Allah Ta'ala bagi. Orang lain semua dapat anak yang cukup, yang ni diuji dengan ada kekurangan. Ya. Diuji dengan pengorbanan, dia sanggup tak berkorban. Betul. Contoh, mungkin dia mempunyai kedudukan tertentu, tapi sebab nak jaga anak, dia terpaksa korbankan peluang kesenangan, kemewahan yang ada di dunia. Ya. Dan yang keempat, diuji dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga amanah yang diberikan. Jangan dibuang, jangan diseksa, tapi layan dia sebagai seorang yang terbaik. Cuba bayangkan, 4 perkara ini kita lulus semua ujian dia. Kita pandang sudut yang itu. Ya, insya-Allah kita akan jadi orang yang bersyukur. Satu ketika, bila Ustazah Sifadiah, isteri saya pergi ke Syria untuk misi bantuan, saya masih ingat dia bercerita kepada saya dan dia menangis. Ustaz. Ya. Bila sebut tentang kisah ni, saya yakin ramai nak tahu, tapi kita cerita kejap je lagi. Saya tersentak ni. Kenapa? Tak apa, kita potong. Ni mesti yang ramai kata marah betul. Tadi potong pula cerita Ustaz ni. Cerita Ustazah Sifadiah ya? Ya, betul. Tak apa, kejap je lagi Ustaz, kita akan sambung. Nak tahu kisahnya? Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan cerita. Para penonton sekalian, setiap hari pasti kita akan berhadapan dengan pelbagai persoalan. Ada juga masalah yang sering membelenggu kita. Namun, jawapan dan insya-Allah penyelesaiannya ada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Termasuklah persoalan ada yang tertanya-tanya berkaitan dengan kerana dosa ibu bapa. Topik munakahat kita bawakan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Baik Ustaz,
Kita nak sambung tadi yang ramai makcik, pakcik marah saya tadi tu, kenapa potong pula cerita Ustazah Isfadiah tu. Silakan Ustaz, bagaimana Ustazah ke Syria tu? Ya, jadi tahun lepas tak silap dalam misi memberi bantuan musim sejuk di Syria, saya tak dapat pergi. Ya. Jadi bila balik tu, dia menangis, dia cerita sesuatu yang memang memberi pengajaran kepada kita. Di sana ada seorang lelaki yang kepalanya pecah, nampak dia punya otak tu lembut, sempat kena bom. Maksudnya tengkoraknya dah pecah. Tengkoraknya dah pecah. Ya, kemudian dengan sebelah bahagian badan tu dia lumpuh. Bila berjalan tu dia tarik kaki yang sebelah tu. Ya, kemudian dia ada anak kecil yang ada bersama je. Allah. Masih meneruskan dengan kerja-kerja untuk jadi cleaner di hospital. Ya. Jadi terdetik Ustazah nak tanya kepada orang tadi. Ya, dalam keadaan yang susah begitu, apa yang awak pandang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kau hadapi? Kalau kita rasa sedih lah kalau kan. Ada yang pandang negatif. Ada yang pandang negatif. Tapi jawapan dia, saya pun terkeduh. Dia kata apa? Apa saja yang datang daripada Allah adalah beautiful, yang cantik, yang terbaik. Jadi kita pun terkedu dengan jawapan tersebut. Ya. Dan dia kata lagi, ya, kalaulah kaki yang satu tak boleh, kenapa kita tak tengok yang boleh berfungsi? Maksudnya, ada sebahagian badan yang lumpuh tak boleh berfungsi, jangan tengok yang itu. Tengok yang sebelah lagi yang masih berfungsi. Pandang yang positif. Pandang yang positif. Jadi, situlah bila kita melihat dalam prinsip hidup kita begitu, ya, dan kalau kita hadapi anak-anak kita pun seperti ada kekurangan dan sebagainya, ya, kita lihat nikmat kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana disebut fa inna ma'al usri yusra. Ya, bersama dengan kesusahan itu ada kebaikan, ada kemudahan yang akan kita perolehi. Jadi itulah, kalau saya dah bincangkan tadi dengan hikmah, ya, kita diuji dengan kesusahan, pastinya di sana ada kebaikan yang akan kita terima apabila kita berjaya melepasi ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadikan jawapan itu sebagai peluang untuk kita terus bangkit dan memajukan diri. Jangan dijadikan ia sebagai satu masalah. Bila kita lihat dia masalah, dia akan membelenggu kita dan kita akan menyalahkan orang lain, salahkan mak ayah, salahkan anak-anak. Tetapi kalau ini adalah peluang, kita akan terus berusaha mencari solusi dan akhirnya penilaian Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang terbaik untuk kita, bukan sekadar kat dunia tetapi di akhirat, yang negeri yang kekal abadi. Berbanggalah para penonton yang mungkin ada di antara kalian yang mempunyai anak OKU ataupun anak-anak syurga. Kerana kami sendiri pun sebenarnya rasa cemburu kerana anda telah ada aset untuk ke syurga nanti. Allahu Akbar. Baik Ustaz, Mar WKN di Facebook katanya, adakah boleh dianggap dosa ibu bapa kepada anak-anak jika ibu bapa pilih kasih? Suka membanding-bandingkan anak sendiri dengan anak orang lain, selalunya anak jiran lah, dibandingkan dengan anak jiran, kerana ada kekurangan pada anak sendiri dengan kelebihan pada anak orang lain. Tengok jiran tu, anak dia semua A, awak satu A pun tak ada. Mohon penjelasan Ustaz, adakah dikira dosa ibu bapa? Yang itu saya tak berani. Sebab yang bagi dosa pahala bukan saya. Allahu Akbar. Yang bagi dosa pahala ini yang menilai. Sebab dosa pahala adalah orang kata anugerah, reward daripada Allah. Bila kita buat baik dapat pahala, buat tak baik dapat dosa. Tapi kita tak kata dia berdosa, tak, bukan itu, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pasti dalam metod kita mendidik anak-anak, kita melayani anak-anak, membanding-bandingkan di antara anak kita adalah suatu kesilapan yang besar. Allah. Kita banding-bandingkan. Sebab apa? Sebab saya katakan tadi, betul semua anak-anak kita. Tapi Allah Ta'ala jadikan si anak itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Ada kecenderungan tersendiri berbanding dengan anak yang lain. Jadi kita sebagai ibu bapa mesti bersikap adil terhadap anak-anak kita. Bila adil terhadap anak-anak kita, itu bukan maksud kita fair and square. RM1, semua RM1. Ya? Tetapi kita kena memahami kecenderungan anak-anak kita dan kita memberikan apa yang sesuai untuk anak kita dan mereka menghargai apa yang kita berikan. Sebab itulah kadang ibu bapa macam Ustaz, ya kan, saya dah sama dah, adil dengan saya. Semua kalau pagi saya berikan roti gardenia, bukan airline ya. Sebab mudah nak beli sarapan kan. Semua roti sama je. Lepas tu kalau hujung minggu, semua kalau pergi ke kedai makan, saya senang sama beli nasi goreng Cina. Jadi
Kita nampak kita mudah, tetapi anak-anak ini mempunyai cita rasa, mempunyai keinginan. Dan keinginan dan cita rasa itu berbeza. Berbeza-beza. Ibu bapa perlu mempunyai kemahiran. Kena belajarlah. Kena belajar macam mana kita nak kenal pasti anak ni macam mana dengan cara kita berurusan. Ada waktu-waktu yang tertentu kadang anak kita perlu ada satu momen yang hanya saya dengan awak saja. Lebih lagi kalau anak yang dah remaja, kita rasa ada yang tak kena. Tak apa. Kadang-kadang saya bawa anak saya. Jom kakak, kita keluar kejap. Kita pergi minum kat sana. Situ kita sembang. Orang lain tak dengar. Kadang-kadang pun saya tak perasan. Ustaz ingatkan, kenapa abang ni sangat baik sangat dengan anak ni kan? Dengan anak lain terasa tahu. Oh ya ke? Situ kita akan ingat balik. Supaya kita tak nampak pilih kasih. Bila kita pilih kasih kepada anak-anak ini, apa implikasinya? Dia akan mewujudkan perasaan dengki, tak puas hati, dendam terhadap adik-beradik kita. Adik-beradik dia. Apatah lagi kalau ibu ayah tidak biasa mereka untuk bekerja sama. Itu yang bila dah mak yang dah tak ada, anak-anak pun dah masing-masing. Jadi situ memang kena ada teknik, kemahiran macam mana nak membiasakan anak. Contohlah kan, kita bagi waktu daripada anak untuk bincang, buat keputusan bersama. Jangan nasihat kakak sulung je keputusan. Ada kalinya tengok ada kelemahan. Okey, kakak sulung kena belajar pada adik. Adik ada kan. Kita tahu apa kelebihan dia. Adik bongsu contohnya, jangan dimanjakan sangat. Dan kakak jangan pula membuli adik. Jadi situlah kemahiran yang perlu ada pada ibu bapa supaya di sini kita tidak melakukan kesilapan. Dosa itu saya tak berani nak bagi. Itu urusan Allah. Tetapi pastinya cara kita membanding-bandingkan dengan adik-beradik sendiri ataupun kepada jiran sebelah adalah satu yang salah dalam kita mendidik anak-anak kita. Berbeza kalau kita nak bagi motivasi. Betul. Contoh motivasi. Kakak boleh tengok pada macam mana orang sebelah tu dia pandai ya. Cuba selidik dia. Itu cara kita memotivasikan. Bukan kita menghina dia, mengangkat yang satu lagi. Itu caranya, kaedahnya. Maksudnya kita ajak untuk belajar. Betul. Okey, Mazni Hassan di Facebook katanya, Ustaz, jika ibu bapa sering melazimi istighfar sebagai ganti dan juga pengampunan kesilapan masa lampau dan anak-anak masih juga bermasalah, dah mohon ampun pun masih lagi bermasalah. Adakah situasi ini menunjukkan dosa-dosa ibu bapa masih lagi tidak terampun? Boleh nampak ke dekat situ meter dia dosa tak diampun tu, Ustaz? Allahu Akbar. Terima kasih pada Mazni. Jadi persoalan dosa, pahala, keampunan, kita manusia kita tak boleh nak mengadili. Tak boleh duga pun. Tak boleh dah. Kita pun tak tahu. Betul. Itu yang susahnya kita periksa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab penilaian itu tidak diberitahu dan kita tak ada peluang nak memperbaiki. Kalau kita periksa SPM, periksa dekat mana universiti dan sebagainya kan, ke hujung tu dia akan bagi markah kan. Ada grade-nya. Lepas tu kalau sekolah rendah lagi dia cantik sebab dia tunjukkan silat kat mana nanti buat pembetulan. Sebab penilaian itu adalah proses pembelajaran. Tapi hidup kat dunia ni ujian yang Allah Taala berikan kepada kita cukup berat kerana kita tak ada peluang untuk memperbaiki. Namun Allah Taala bagi panduan kepada kita bagaimana nak dapat yang terbaik. Di situlah keyakinan kita panggil husnuzon kita, sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ikut peraturan yang Allah Taala tetapkan. Selebihnya tawakal ala Allah. Sebab kita pun tak boleh nak jamin aku mesti duduk dalam syurga. Semua itu adalah anugerah dan juga pilihan daripada Allah, bukan pilihan kita. Justru itu Allah Taala perintahkan kepada kita untuk selalu beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surah Nun cerita pasal anak dia kan. Akhirnya mohon ampun kepada Allah. Dengan kamu beristighfar kepada Allah, Allah Ta'ala akan yursilis sama alaikum midra, diberikan nikmat. Jadi itu kebiasaan adalah Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita. Tetapi apabila Allah Ta'ala tak berikan kebaikan kepada kita, diuji lagi dengan anak yang mungkin tak ada, bukan bermaksud kita tidak diampunkan dosa-dosa kita. Mungkin Allah Ta'ala nak kita dekat lagi dengan Allah, diuji lagi dengan susah, maka kita bila dekat dengan Allah, itulah kejayaan kita. Itu hakiki kejayaan. Para nabi antara insan-insan yang disayangi oleh Allah. Tapi Nabi lah orang yang paling getir dalam menghadapi ujian-ujian keduniaan. Allahu Akbar. Baik Ustaz, sebagai mungkin pelan tindakan kita dalam berumah tangga, dalam kita ada anak-anak, walaupun kita adalah manusia yang sering melakukan mungkin kesilapan dan dosa, tapi objektif akhir dalam sebuah rumah tangga itu iaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Pelan tindakan kita, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pelan tindakan kita untuk hidupkan suatu keluarga yang bahagia
perlunya kita berbincang dan bekerja sama. Sebab suami isteri adalah dua entiti yang berbeza, disatukan dengan akad nikah, pastinya ada kekurangan dan kelemahan, maka bersedia untuk menerima kekurangan, kelemahan yang ada, dan potensi-potensi yang ada ini kita berlapang dada, kita gabungkan ya, untuk kita membina, membesarkan anak-anak kita dengan cara yang terbaik. Pastinya cara yang terbaik itu kita kembali kepada apa yang telah ditetapkan oleh pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, semuanya penuh dengan tunjuk ajar tata cara bagaimana kita nak menjadi ibu bapa yang terbaik, insya-Allah. Bila kita kembali kepada parenting yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kemenjadian anak-anak kita menjadi manusia yang saleh dan salihah, insya-Allah lebih besar, lebih lagi itulah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang akan menjadi aset yang akan mendoakan kita, iaitu satu-satunya ada tiga amalan, salah satunya iaitu doa daripada anak yang soleh, insya-Allah. Baik, dan salihun yad'ulah. Betul. Baik Ustaz, mungkin doa untuk kita dapatkan rahmat dan juga redha Allah pada pagi ini. Doa daripada Ustaz, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, zuriat-zuriat kami, pasangan yang menenangkan hati kami, dan jadikanlah mereka sebagai pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami ibu bapa untuk mendidik anak-anak kami dengan cara yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami, zuriat kami daripada cabaran-cabaran yang boleh merosakkan kehidupan mereka dan merosakkan agama mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa kami, kesilapan-kesilapan kami dalam kami menunaikan tanggungjawab, khususnya dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, berilah hidayah dan taufik-Mu dalam mendidik anak-anak kami sebagaimana yang ditunjukkan oleh-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhyiddin Mukhtar kerana sudi bersama dengan kami, dan tanyalah Ustaz, kita bicarakan tentang kerana dosa ibu bapa. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz, ya, pada masa hadapan, insyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, ada antara kita yang sangat sibuk nak mencantikkan bunga, diletakkan baja, disiram hari-hari, diletakkan di bawah cahaya matahari dengan secukupnya. Tetapi mereka terlupa untuk menyuburkan iman anak-anak perlu diberikan baja, iaitu didikan agama, segala didikan serta kasih sayang. Itulah baja daripada ibu dan bapanya. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.